Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Amir, sihat ke? Alhamdulillah sihat. Puan okey? Alhamdulillah, sihat. Baru baik semua. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Hmm. walaupun baru baik semua. Kita teruskan juga untuk kapsul rezeki dari langit. Jadi puan, kita mulakan kita punya sesi dengan umul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya kena berdoa juga. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi alhamdulillah, terima kasih semua yang ada sama kami. Puan Ida utamanya, penulis buku Rezeki dari Langit. Jadi kita doa supaya kita punya line okey malam ni insya-Allah. Dan kita dah sampai ke InsyaAllah. kunci 11. Tekun bertindak. Jadi Puan Ida, kita nak buang masa sebagai mukadimah. Kenapa Puan masukkan tajuk tekun bertindak dalam buku Rezeki dari Langit sebagai mukadimah? Bismillah Puan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutamanya kepada Tuan Amir, kepada sahabat-sahabat yang sama-sama dengan kita pada malam ni. Okey, seperti biasa, hari Selasa ya. Kita punya kapsul motivasi bersama buku Rezeki dari Langit, insyaAllah. Okey, malam ni kita dah masuk kunci yang ke-11. Apa tajuk dia? Tekun Tekun bertindak. bertindak. Okay. Tekun ya. Okey, apa saya cerita dalam tekun bertindak dalam buku Rezeki dari Langit ni? Okey. Sebenarnya saya nak cerita tentang, kita sembang sikitlah tentang apa itu tekun, apa itu bertindak kan. Tekun ni dalam bahasa Arab dia maksud dia ikon. Ikon tu tekun lah. Ikon. Ikon. Okey. Nampak macam sedap kan bahasa Arab ni? Bahasa Melayu ni tekun. Tekun bertindak. Okey, apa yang kita reflect daripada tekun bertindak dalam fikiran kita mesti tentang usaha yang bersungguh-sungguh, dalam segi pekerjaan, beramal dan apa jua lapangan yang kita usahakan. Okey, selain usaha yang bersungguh-sungguh, apa lagi? Kita buat yang terbaik dalam sesuatu yang kita usahakan dan sebagainya yang berkaitan dengan tekun kan. Okey, pernah tak ya dalam lintasan hati kita berhadapkan sesuatu. Contoh, tak kisahlah yang sesimpel-simpelnya. Contohnya kita nak pandai masak konon kan. Dalam lintasan tu, dalam hajat kita tu, tiba-tiba memang Allah dah rezekikan kita. Allah dah rezekikan kita ada bakat, ada minat memasak dan ilmu dalam bidang masakan. Tetapi dalam on the way kita mempolish kita punya skills tu, kita tak nampak pun apa kita punya ending kan. Lalu kita berhenti tengah jalan. Okey. Jadi kat situ nampaknya kita seolah-olah tidak beramanah dengan apa yang Allah rezekikan. Kita seolah-olah tidak beramanah dengan apa yang Allah bertanggungjawabkan. Sebab apa pun yang Allah kurniakan dalam bakat dan minat kita, insya-Allah di situ ada amanah dan yang sepatutnya kita galaslah untuk kita bantu sebar-sebarkan pada orang lain supaya orang faham. Jadi kat situ kita kena memperhalusi kita punya usaha dalam memartabatkan istilah tekun bertindak. Dalam masa yang sama jugalah. Saya pun macam tu juga. Kadang-kadang ke laut, kadang-kadang okey, kadang-kadang biasa kita manusia kan. Jadi satu hari tu dalam buku Rezeki Langit ini saya cerita tentang Ustaz Adenin. Okey, siapakah itu Ustaz Adenin? Sesiapa yang tidak mengenali Ustaz Adenin, beliau ialah seorang pengasas penerbitan buku Tarbiyah Sentap dan beliau juga merupakan seorang penulis buku Tarbiyah Sentap lah, dan ramai nak penulis di bawah naungan beliau. Asal ceritanya ada kisah ni lah, saya ikuti kisahnya di radio. Dia suka menulis lah, asal-asal di masa sekolah menengah dulu.
suka menulis blog apa semua tu. Tapi waktu kita muda remaja, kita suka perhatian kan? Kita suka perhatian. Tapi penulisan dia di blog tu tidak mendapat sambutan. Jadi dia tutup blog tu. Okay? Jadi di situ dia macam masih separa-separa lah. Masih macam tak berapa nak tekun kan. Okay. Tapi satu hari tu, ya Allah ilhamkan dia balik untuk menulis blog dan dia buka blog balik. Bila dia menulis blog dengan bersungguh-sungguh masa tu. Dan memang rezeki dia lah. Allah dah kata time itu adalah rezeki dia. Boom, terus meletup kan. Apa yang ditulis tu tular, viral. Dan dia menjadi blog dia diikuti selama 10,000 pengikut setiap hari, hampir setiap hari. Masya Allah. Dan sejak itu dia glamour lah. Glamour. Dia glamour bukan apa. Memang Allah dah kata dah itulah masanya kan. Itu dah masanya. Dan sejak itu dia memang dah mungkin niat dia untuk menyebarkan ilmu melalui penulisan lirik, lagu apa semua. Jadi time tu memang boom lah dia punya blog tu. Dan sampai sekarang memang dia ramai follower lah kan. Jadi di situ kita nampak bila kita ikuti profil Ustaz Adni ni, memang asalnya dia seorang yang tekun bertindak lah, seorang yang berusaha, bersungguh-sungguh di dalam sesuatu. Yelah mungkin ada satu masa tu dia rasa down apa semua, dia tutup blog dia apa semua. Tapi hakikatnya dia seorang yang bersungguhlah dalam usaha dia. Dan daripada situ, daripada cerita yang saya dengar daripada radio, masa tu dia menjadi panel jemputan. Bukan panel jemputan, dia menjadi tetamu jemputan di IKIM. Satu pagi tu saya dengar lah cerita dia tu kan. Saya rasa wow. Wow tu bukan apa. Dia punya usaha dan semangat tu menjadikan kita rasa termotivasi. Itu menyebabkan saya menulis kisah dia di dalam buku Rezeki dari Langit sebagai ibrah pada saya. Dan saya meletakkan tajuk di bawah tekun bertindak untuk mengingatkan kita bahawa usaha kita pada hari ini bukan terus meletup macam tu aja. Satu hari Allah kata dengan cara Allah, dengan usaha kita yang bersungguh-sungguh insya-Allah, dengan kuasa tindakan kita dalam tekun dan konsisten, macam ada yang menulis tadi tentang konsisten kan. Jadi insya-Allah Allah memandang kita punya kesungguhan itu. Kita punya kesungguhan itu dalam apa pun pekerjaan, dalam apa pun amalan kita, dan insya-Allah Allah akan ganjarinya. Tekun bertindak ini juga menjadi satu wasilah ataupun jalan penghubung untuk kita meraih sesuatu rezeki lah. Rezeki yang macam mana? Allah tentukan insya-Allah. Itu kisah dia. Kisah tekun bertindak. Baik. Jadi bila cakap tekun bertindak, konsisten, istiqomah ni, dia punya lawan dia cepat bosan, jemu, dan kita punya pepatah lah. Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Jadi sebenarnya benda ni penyakit, senang cakap malas lah kot kan. Jadi apa nasihat terbaik lah untuk orang yang ada je alasan dia cakap sebab dia macam lagu bangau lah. Semua ada je salah. Tapi dia tak mulakan dari diri dia. Jadi untuk orang macam ni, apa kita boleh nasihat untuk diri saya jugalah. Supaya contoh macam kita buat ni, capsule ni kan, kita nak konsisten sampai akhir. Jadi nak motivasi tu kan, kalau boleh kongsikan pada kami. Okey. Memang sesuai sangatlah itu dia punya lawanan dia kan. Kalau nak 1000 daya kan, kalau tak nak 1000 dalih. Kita kalau nak tu kita buat je. Bersungguh-sungguh tu bila kita nak sesuatu kita bersungguh-sungguh. Tapi kalau macam nak tak nak tu nantilah. Ada yang terus tadi malas, lemau, apa semua kan yang berkaitan tu, bosan, cepat jemu, apa semua yang berlawanan dengan tekun bertindak ni. Sebenarnya bukan nak cakap orang lain juga, kita sendiri kan, saya sendiri. Okey, tu dalam mereka cakap kita pernah melaluinya. Semua orang pernah melaluinya. Buat tak jadi, ataupun belum pun tak jadi, belum pun nampak hasilnya. Kita dah give up. Kita dah tak yalah, malas lah itu lain ni kan. Jadi kita reflect pada kunci kita yang keberapa yang kita bercakap tentang niat biar power tu. Bila kita rasa kita malas semua kan, ada tak kaitannya dengan niat biar power? Kunci keberapa tu?
tu kena reflect balik lah. Ada. Ingat dia apa. Kunci tiga. Kunci yang ketiga kan, kunci ketiga tu. Jadi kat situ kita kena tanyalah niat kita ni. Bersungguh-sungguh ke tak? Niat kita sebenarnya untuk apa? Kalau memang kita perhatian manusia kan, kita nak meraih dia perhatian makhluk, kita nak dapatkan puji-pujian daripada makhluk, memang separuh-separuh lah kita punya semangat motivasi ni kan. Tetapi hakikatnya bila kita buat lillahi ta'ala, insya-Allah lah, saya yakin lah. Kita bila niatkan aku buat ni nak Allah pandang. Aku buat ni sebab nak Allah suka. Aku buat ni sebab insya-Allah Allah akan lorongkan satu jalan rezeki yang Allah nak bagi-bagilah. Jadi kita rasa bersemangat. Kita buat kerana Allah, kita buat kerana Rasulullah. Contoh macam berdakwah juga kan. Bila kita buat berdakwah ni banyak cara kan. Kalau kita buat berakhlak baik pun satu dakwah juga. Jadi bila kita berakhlak baik, kita kata kita yakin bahawa itu adalah legasi dakwah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita rasa seronok sebab kita nak jumpa Rasulullah tu kan. Kita nak jumpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga tu. Mestilah kita kena ikut apa yang dibuat kan. Salah satunya dakwah. Okay. Jadi bila kita buat kerana Allah dan kerana Rasulullah, insya-Allah cepat dia lemau tu hilang. Tak payah pun pandang populariti, tak payah pandang puji-pujian manusia. Ya Allah, ini memang sebenarnya mengingatkan diri saya jugalah. Apa yang kita tengah buat sekarang ni, apapun amalan, apapun pekerjaan, apapun usaha yang kita buat sekecil-kecilnya, ya Allah, kita kena ingatkan kita buat kerana Allah dan Rasulullah. InsyaAllah kita akan rasa termotivasi. Cepat kita tekun bertindak tu, konsisten insyaAllah. Jangan rasa lemah apa semua. Jadi kita kena ingat niat dia power tu macam mana. Kita top up balik. Okay, so dalam kunci tekun bertindak ni, Puan ada sentuh dua topik. Apa yang ada di tangan, titik bermula. Maksudnya sangat penting untuk kita lah semua nak dapat sesuatu tu, kita kena mulakan. Apa yang kita ada, kita kena mulakan. Jadi kepentingan untuk ambil langkah pertama ni Puan. Sebab kita macam-macam, kita nak itu, nak ini, tapi sekadar angan-angan, kita tak mulakan, tak jadi apa. Ada apa lirik lagu, tanpa cuba melangkah tak ke mana. Jadi daripada Puan lah nak kongsikan kenapa penting untuk memulakan langkah pertama ni Puan. Titik mula tu penting tu. Betul. Saya suka tu dengan lirik lagu Tuan Amir tu. Saya tak hafal lirik. Kalau Tuan Amir hafal bagus kan juga. Okey. Manusia ni memang panjang angannya kan. Panjang sangat. Tapi tindakannya pendek. Okey. Macam mana kita nak mulakan langkah pertama tu? Ada yang kata tu, Cik Nasuha Azizan tu, dia kata langkah pertama tu terlalu berat. Memang berat pun. Kita nak mula, contoh kita nak bangun tidur pun, bangun tidur subuh ni kan, dia dengar dah azan ataupun kita dah niat nak tahajud ni. Ya Allah ya Tuhanku, beratnya lah selimut tu. Selimut tu lagi rasa seronok kan, nak langkah pertama. Tapi bila kita dah, aku nak juga tahajud, contoh kan, aku juga nak tahajud. Kita tolak gebar selimut tu, kita bangun, aduh nikmat kan, kita nikmatnya solat tu. Tak pun kita memulakan hari kita dengan solat subuh berjemaah bagi lelaki, memang nikmat insya-Allah. Jadi macam mana nak memulakan langkah pertama tu dan kenapa langkah pertama ni terlalu penting? Okey. Saya teringatlah dengan kata-kata, bukanlah kata-kata, perkongsian daripada Tuan Zamri, jurulatih seorang jurulatih penulisan. Dia kata, contohlah kalau macam hari ni kita ada niat nak menulis buku ataupun apa-apa pekerjaan lah, memasak ke, menjahit ke apa kan. Kita tahu kita ada bakat. Tetapi kita tak mulakan pada umur kita contoh 30 tahun. Akan datang pada umur kita 60 ke 70 tahun, kita dah tubang ke masa tu, kita tiba-tiba kan kita akan rasa menyesal. Kenapalah aku tak menulis pada umur masa 30 tahun tu. Mesti banyak dah aku tulis, banyak artikel, banyak buku ataupun perkongsian di blog sekalipun yang menjadi saham aku sampai aku mati nanti. Ataupun macam dah tua kan, kita baca-baca, kita punya ataupun kita melihat apa ketika waktu kita muda, kita rasa macam seronok, kita rasa bangga dan kita boleh berkongsi dengan anak cucu, kita rasa seronok kan. Tapi bila kita tak mulakan pada hari ini, apa yang kita nak kongsikan pada 30 tahun akan datang? Tak ada kan? Apa tak lagi bila kita dah mati. Contoh 20 tahun lagi kita mati, tak apa, esok pun kita mati, apa yang kita tinggalkan?
Jadinya kalau kita hidup panjang pun, sekurang-kurangnya kita masih ada masa. Tapi kita tak tahu umur kita ni endingnya bila. Jadi bila kita dah mati, kita dah masuk dalam kubur, kita punya langit tu berbumbung dengan tanah. Kita punya bumbung tu berbumbung dengan tanah. Jadinya kita rasa lagi menyesal. Kan? Ada yang, kan ada kan Allah kongsikan dalam Al-Quran. Ada yang bila dah ditimbus apa dia dah mati tu, dia minta balik ke dunia supaya dia dapat bersedekah, supaya dia dapat lagi buat amal soleh kan. Itu Allah dah cerita dalam Al-Quran. Jadi betapanya bila kita tak usahakan hari ni, betapa kita akan menyesal pada satu hari akan datang. Jadi nak kita menyesal masa tu? Tak nak kan? Mesti tak nak. Jadi kita nak kumpul benda tu mulai hari ini. Okey. Ini ingatan untuk saya jugalah. Okey, apa yang kita ada pada hari ini, kita kumpul, kita buat sikit demi sikit supaya kita tak menyesal. Jadi itu begitu berharganya kita memulakan langkah pertama kita pada hari dan saat ini. Tak kisahlah. Tak kisahlah orang tak pandang pun, tak kisahlah. Kita buat je. Jadinya kita pun jangan menyesal. InsyaAllah. Supaya kita termotivasi lah. Termotivasi untuk buat. Memulakan langkah pertama. Segerakanlah. Benda kebaikan ni kena okey, Puan, sebagai penutup kesimpulan, kunci tekun bertindak. Bismillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya nak kongsikanlah sedikit hadis Nabi ya, hadis Nabi dengan firman Allah. Hadis Nabi SAW ni saya jumpa daripada Fatwa Irsyad lah. Website ni Fatwa Irsyad ni. Daripada Sunan Al-Baihaqi, Nabi SAW menyebut macam ni. Allah kasih kepada pekerja ataupun seseorang yang melakukan sesuatu amalan, yang apabila dia melakukan sesuatu amalan atau pekerjaan itu, hendaklah dia melakukan dengan yang baik. Yang baik tu maksudnya kita kena tekunlah, kena teliti, kena tekun, kena bersungguh-sungguh. Jadi apapun amalan yang kita buat, mesti baik, mesti terbaik dan mesti tip-top lah. Macam tu. Okay, ada nombor hadis dia 4952 Sunan Al-Baihaqi. Dan sebenarnya Allah juga ada menyebut dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah, firman Allah Subhanahu Wa Taala, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan. Apa yang Allah perintahkan termasuk dalam ibadah kan. Kerjaan kita pun satu ibadah kan. Jadi itu Allah perintahkan. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa jua yang engkau kerjakan. Jadi maksudnya ada pemerhatilah, ada CCTV apa yang kita buat. Dalam keadaan kita bersendiri, Allah melihat. Dan pastinya Rasulullah pun suka kan apa yang kita buat yang terbaik kan. Jadi tapi dalam keadaan yang terang-terangan, orang-orang lain, orang-orang beriman melihat kita apa yang kita usahakan. Jadi di situ ada ganjaran pahalanya. InsyaAllah. Jadi di situ ada komen lah tu. Dari situ motivasi. Ya? Komen. Apa dia tu Komen. Ada komen. Saya suka buat kerja, lepas tu berhenti kan penulisan. Banyak menulis dalam otak je. Itu kena muntahkan dekat tu. Dekat penulis apa ni? Dekat Microsoft Word ataupun Note ni, handphone. Supaya rasa macam release dia punya otak tu. Kena bertindak lah, kena tekun. Kena mula kan? Dia kena mula. Betul tak Amir? Okay. Jadi terima kasih siapa ni, Puan Nasra Azizan, Puan Ida dan semua yang bersama kita malam ni. Dan kunci 12. InsyaAllah minggu depan aura positif. Ini kita punya istilah apa? Positive vibe. Kita nak cari aura positif. So kita tahu nak tahu pasal apa, kita jumpa minggu depan. Terima kasih banyak Puan. Kita tutup kita punya sesi dengan tasbih kifarah. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.